Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anis Fasihah binti Zainal. Pada hari ini saya akan menerangkan mengenai meiosis. Tetapi apa itu meiosis? Meiosis adalah proses sel dibahagikan kepada 4 sel anak, yang mana di dalam 4 sel anak ini menghasilkan 4 sel anak yang berbeza, dan setiap sel anak ini mengandungi bilangan kromosom separuh daripada sel induk. Dan meiosis ini berlaku dalam organ pembiakan sahaja untuk menghasilkan yang kita ketahui. Meiosis ini mempunyai 2 peringkat, iaitu meiosis pertama dan meiosis kedua. Dan setiap peringkat meiosis ini berlakunya 4 fasa. Baiklah, kita teruskan kepada meiosis pertama. Meiosis pertama mempunyai 4 fasa, iaitu profasa 1, metafasa 1, anafasa 1 dan telofasa 1. Baiklah, kita teruskan dengan profasa 1. Okey, apa yang berlaku di profasa 1 adalah kromosom memendek dan menebal dan menjadi jelas kelihatan. Okey, kromosom homolog secara berpasangan. Dan pada ketika ini, pada fasa profasa 1, pindah silang berlaku. Apa itu pindah silang? Pindah silang ialah pertukaran maklumat genetik kromosom homolog. Okey, kita teruskan kepada metafasa 1. Apa yang berlaku di metafasa 1 ialah pada ketika ini kromosom homolog tersusun di satah khatulistiwa. Kromosom homolog tersusun pada satah khatulistiwa dan gentian gelendong melekat pada sintroma. Gentian gelendong melekat pada sintroma. Macam ada bulatan kecil yang berada di tengah-tengah kromosom homolog. Selepas itu, anafasa 1. Apa yang berlaku di anafasa 1 ialah kromosom homolog berpisah dan bergerak ke kutub yang bertentangan. Tadi dia bercantum, sekarang dia berpisah ke kutub yang bertentangan. Okey, kita teruskan kepada telofasa 1. Di telofasa 1, apa yang berlaku di sini ialah sitoplasma membahagi dan peringkat akhir meiosis pertama tamat. Baiklah, kita teruskan kepada meiosis kedua. Okey, untuk peringkat meiosis kedua ini sama seperti meiosis pertama, mempunyai 4 fasa keseluruhannya, iaitu profasa 2, metafasa 2, anafasa 2 dan telofasa 2. Okey, kita lihat satu persatu. Apa yang berlaku di profasa 2? Apa yang berlaku di profasa 2 ialah gentian gelendong terbentuk. Gentian gelendong terbentuk. Okey. Seterusnya, kita lihat kepada metafasa 2. Apa yang berlaku di metafasa 2 ialah kromosom tersusun di satah khatulistiwa. Kromosom tersusun pada satah khatulistiwa dan gentian gelendong melekat pada sintroma. Gentian gelendong pada profasa 2 tadi dah terbentuk kan? Jadi gentian gelendong ni pun melekatlah pada sintroma. Sintroma tu adalah satu titik macam bulatan yang ada di tengah-tengah kromosom homolog. Okey, kita teruskan kepada anafasa 2. Apa yang berlaku di anafasa 2 ni? Di anafasa 2, sintroma membahagi kepada 2. Okey, sintroma membahagi 2. Okey, sintroma membahagi 2 dan ini sintroma yang ada dekat tengah-tengah kromosom homolog tu membahagi 2 dan kromatik kembar berpisah. Kromatik kembar berpisah. Yang kalau kita ingat, yang kita tahu kromatik tu, kromosom homolog adalah kromatik kembar. Jadi kromatik kembar ni berpisah jadi satu je. Jadi kromatik kembar ini berpisah dan bergerak ke kutub sel yang bertentangan. Bergerak ke kutub sel yang bertentangan. Kalau kita tengok ada satu dekat atas, kat bawah, atas, bawah, atas, bawah. Dia bergerak secara bertentangan. Okey, kita teruskan kepada telofasa 2. Apa pula yang berlaku di telofasa 2 ni? Di telofasa 2, 4 sel anak iaitu gamet tidak seiras terbentuk. Gamet yang tidak seiras terbentuk. 1, 2, 3, 4. Jadi setiap satu ini mempunyai tidak seiras lain. Setiap satu ni tidak seiras antara satu sama lain. Dan setiap satu sel anak ini
bilangan kromosomnya ialah separuh daripada bilangan kromosom sel induk. Okey, jadi meiosis dapat membantu pewarisan ciri-ciri manusia melalui gen. Apa itu gen? Gen ialah untuk menentukan ciri-ciri yang ada pada individu tersebut. Okey, misalnya seperti dalam sperma ayah mempunyai gen sendiri. Dalam sperma dalam ovari ibu mempunyai gen tersendiri. Jadi apabila bersenyawa antara sperma dan juga ovari tadi menghasilkan anak, dan anak itu sebenarnya mewarisi ciri-ciri yang ada pada ayah dan ada pada ibu. Misalnya seperti ayah mempunyai alel dominan, okey, dan ibu mempunyai alel resesif. Jadi anak yang dilahirkan itu apabila berkabung mungkin akan menjadikan anak itu mempunyai ciri-ciri daripada alel dominan, iaitu dipengaruhi oleh alel yang dibawa oleh ayahnya. Meiosis dapat mewujudkan variasi dalam kalangan adik-beradik. Apa yang kita tahu di dalam meiosis terdapatnya suatu proses yang berlaku, iaitu di profasa 1 pindah silang berlaku. Okey, pindah silang berlaku. Di sini berlakunya pindah silang iaitu pertukaran maklumat genetik. Okey, dekat sini berlaku pindah silang. Dan apa yang kita tahu, akhir sekali meiosis kedua tu melahirkan 4 sel anak yang berbeza, which is gamete yang berbeza. Okey, contohnya ayah mempunyai 4 sel anak yang berbeza. Ibu mempunyai 4 sel anak yang berbeza. Boleh jadi sel anak pertama ayah berkabung dengan sel anak pertama ibu, bersenyawa, sperma dan ovari melahirkan alung. Jadi alung ini mungkin dominannya tu wajah tu lebih kepada ibu, kerana ibu yang lebih dominan, alel ibu lebih dominan. Okey, boleh jadi anak yang kedua nanti adalah persenyawaan antara sperma kedua, gamete kedua, which is sel anak kedua ayah, dengan sel anak kedua ibu. Okey, bergabung. Jadi lahirnya Kak Ngah. Okey, jadi Kak Ngah ni mungkin dominannya tu lebih kepada ayah, iaitu dia mewarisi ciri-ciri yang ada pada ayah. Sebab itulah meiosis tu dapat mewujudkan pelbagai variasi dalam kalangan adik-beradik kerana pindah silang berlaku, melahirkan 4 sel anak yang berbeza. Sebab itu dalam adik-beradik ada wajah yang lain, ada tingkah laku yang lain, berbeza-beza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan terangkan peringkat-peringkat dalam meiosis. Peringkat pertama dalam meiosis ialah profasa 1. Dalam peringkat ini, kromosom akan memendek dan menebal dan menjadi jelas kelihatan. Kemudian kromosom homolog berpasangan. Dalam peringkat ini juga pindah silang berlaku, iaitu pertukaran maklumat genetik antara kromosom homolog. Kemudian ialah metafasa 1, di mana dalam peringkat ini kromosom homolog tersusun di satar khatulistiwa dan gentian gelendong melekat pada sentroma. Peringkat seterusnya ialah anafasa 1. Dalam peringkat ini, kromosom homolog berpisah dan bergerak ke kutub yang bertentangan. Kemudian telofasa 1. Dalam peringkat ini, sitoplasma membahagi dan peringkat akhir meiosis 1 tamat. Kemudian profasa 2. Dalam peringkat ini, gentian gelendong mula terbentuk. Seterusnya metafasa 2. Dalam peringkat ini pula, kromosom tersusun di satar khatulistiwa dan gentian gelendong melekat pada sentroma. Kemudian peringkat anafasa 2. Dalam peringkat ini, sentroma akan membahagi dua dan kromatik kembar berpisah dan bergerak ke kutub sel yang bertentangan. Peringkat akhir ialah telofasa 2. Dalam peringkat ini, 4 sel anak yang tidak seiras, iaitu gamete, dan mempunyai bilangan kromosom separuh daripada bilangan kromosom sel induk terbentuk. Meiosis dapat membantu dalam pewarisan ciri-ciri manusia kerana adanya gen. Gen ini ialah unit asas yang terdapat pada kromosom. Gen akan mengawal ciri-ciri tertentu dalam suatu organisma.
sepasang gen yang berada pada lokus atau kedudukan yang sama pada kromosom homolog akan mengawal satu trait organisma. Beginilah cara meiosis mewujudkan pewarisan ciri-ciri manusia. Meiosis juga turut mewujudkan variasi dalam kalangan adik-beradik. Hal ini boleh berlaku kerana adanya pindah silang. Apabila berlakunya pindah silang ini, pertukaran maklumat genetik turut berlaku di kromosom homolog. Contohnya, kakak rambut kerinting, adik rambut lurus. Hal ini berlaku kerana pertukaran maklumat genetik yang telah berlaku antara kromosom homolog.